Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhibur merupakan fitrah semula jadi manusia. Kebanyakan manusia menjadikan hiburan adalah saluran kreativiti yang mencerminkan gambaran, pemikiran emosi dan inovasi manusia. Hiburan boleh ditakrifkan sebagai gabungan keindahan seni, kehalusan bahasa dan keunikan budaya manusia yang mampu mententeramkan jiwa dan melahirkan kegembiraan. Hiburan juga adalah sebahagian daripada keperluan dan naluri hidup manusia. Sudah menjadi lumrah manusia suka kepada hiburan. Dunia merupakan pentas permainan dan hiburan bagi masyarakat, khususnya golongan remaja. Hiburan alternatif terdiri daripada dua, iaitu hiburan aktif dan hiburan pasif. Hiburan aktif banyak dilakukan pada peringkat awal kanak-kanak, sedangkan hiburan pasif lebih didominasikan pada zaman remaja kerana adanya perubahan fizik, emosi, minat dan sebagainya. Hal ini tidak bermakna hiburan alternatif ini akan hilang dan digantikan dengan hiburan pasif. Hal ini kerana kedua-dua jenis hiburan ini selalu ada, tetapi penekanannya sahaja yang berbeza. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farhani yang akan menghuraikan subtopik seterusnya, iaitu kebaikan dan keburukan hiburan alternatif mendidik jiwa beradab. Kajian mengikut pandangan agama-agama di Malaysia. Umum mengetahui bahawa hiburan alternatif akan menjadi teladan dan mendidik jiwa beradab. Antara contoh hiburan alternatif ialah seperti muzik, drama, dikir barat, nasyid dan sebagainya. Jadi, setiap hiburan itu mempunyai banyak kebaikan dan keburukannya. Oleh hal yang demikian, kebaikan dan keburukan yang mewarnai fokus perbincangan akan dihuraikan dengan lebih terperinci demi kebaikan bersama. Lazimnya, terdapat pelbagai kebaikan yang dapat diperolehi melalui hiburan alternatif ini. Antaranya ialah menjadikan hiburan muzik sebagai semangat untuk mengulang kaji pelajaran. Dalam zaman yang serba canggih ini, terdapat banyak corak irama muzik yang mengandungi unsur-unsur semangat dalam menggapai sesuatu kejayaan. Biar kita ambil contoh lagu Gemuruh yang dinyanyikan oleh penyanyi terkenal iaitu Faizal Tahir. Lagu ini berbau semangat wajar untuk menggapai cita-cita. Malahan, lagu ini juga sering didengari di kem motivasi atau program pendidikan. Ini menggambarkan bahawa lagu ini mampu memberi semangat untuk belajar dan mencapai cita-cita. Sedikit lirik yang ditulis ialah: gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa. Lirik ini akan memberi kesan kepada pendengar untuk terus bersemangat tanpa berputus asa. Maka jelaslah bahawa hiburan muzik dapat memberi kebaikan kepada semua pendengarnya. Sebagaimana yang kita sedia maklum, hiburan yang baik seperti muzik, drama, filem yang ditayangkan sama ada di kaca televisyen atau di pawagam layak digambarkan sebagai sumber inspirasi kepada masyarakat, terutamanya golongan belia. Bagi sesetengah ibu bapa, mereka akan menggunakan hiburan yang baik dan mendidik jiwa beradab untuk dipertontonkan oleh anak-anak agar dapat memberi teladan yang baik. Berbalik kepada fokus utama kita iaitu hiburan muzik, drama dan filem akan memberi inspirasi kepada masyarakat. Sebagai contoh, drama Nur yang ditayangkan di TV3 itu banyak memberi inspirasi kepada penonton kerana mempunyai bab-bab yang berunsurkan keagamaan bagi yang menganut agama Islam, seperti melakukan dakwah, menunaikan solat dan bersedekah. Oleh itu, jelaslah bahawa drama ini banyak memberi tunjuk ajar yang boleh dicontohi oleh semua lapisan masyarakat. Lanjutan daripada huraian di atas, menjadikan hiburan seperti muzik dan seumpamanya sebagai satu cara untuk menghilangkan tekanan atau menenangkan jiwa juga memberi kebaikan.
Kajian yang dibuat oleh University of Missouri mengatakan dengan mendengar muzik boleh memperbaiki suasana jiwa. Kadang-kadang apabila seseorang itu stres, pasti jiwanya tidak tenang dan serabut. Penelitian yang dipublikasikan dalam The Journal of Positive Psychology ini mengatakan bahawa mood dan penurunan stres dapat dilihat setelah seseorang itu menjalankan rutin dengan mendengar muzik selama 2 minggu. Bagi yang menganut agama Islam, hiburan seperti nasyid dan zikir munajat itu mampu menenangkan hati tidak kiralah ketika sedang stres atau sebaliknya. Lain pula bagi ajaran agama yang lain. Maka dengan itu haruslah bersikap menghormati sesama sendiri apabila mendengar hiburan yang bercanggah dengan agamanya. Sebagai contoh, penganut agama lain akan mendengar hiburan yang diajar oleh agamanya sekiranya dia ingin menenangkan hati. Bertitik tolak daripada penerangan sebentar tadi adalah lumrah. Jika terdapat kebaikan, maka pastinya terdapat juga keburukannya. Antara keburukan berkaitan hiburan alternatif ini ialah boleh menyebabkan kita lalai dan leka. Dalam arus kemodenan ini, menjengah kesiaran-siaran di kaca televisyen, begitu banyak rancangan hiburan nyanyian atau tarian yang berbentuk realiti seperti Mentor Milenial, Gegar Vaganza dan sebagainya yang melibatkan kanak-kanak sehingga peringkat yang berumur. Pada khidmat saya, rancangan-rancangan ini secara tidak langsung turut jua memaparkan percampuran bukan murim, pendedahan aurat melalui pemakaian yang menjolok mata dan tarian-tarian yang menggairahkan. Adakah rancangan sebegini dapat mendidik jiwa beradab seorang insan? Bak kata pepatah, tepuk dada tanya selera. Lazimnya sudah terang lagi kan bersuluh. Rancangan sebegini tidak akan membangun jiwa seseorang, malahan lebih meruntuhkan akhlaknya, terutamanya golongan belia. Jika ditinjau daripada aspek lain pula, keburukan seterusnya ialah melibatkan para pelajar, di mana menyebabkan mereka sukar membahagikan waktu di antara melibatkan diri dalam dunia hiburan dengan tugas utama mereka sebagai seorang pelajar, iaitu menuntut ilmu. Kontradiksinya, jika mereka ingin terlibat dengan dunia hiburan, masa yang ada terpaksa dibahagikan pula dengan tanggungjawab mereka untuk memajukan diri dalam bidang hiburan. Hal ini secara tidak langsung akan menjejaskan keupayaan mereka untuk meluangkan waktu pada pelajaran dan kesannya bakal memberi impak yang tidak baik kepada pelajar itu sendiri. Hakikat yang paling nyata, sekiranya seseorang pelajar tersebut terlibat secara tidak langsung dalam bidang nyanyian atau lakonan, mereka memerlukan masa yang panjang bukan sahaja untuk mengikuti penggambaran atau pertunjukan yang diadakan, malahan masa untuk berlatih juga perlu diambil kira. Justru, kesannya akan menyebabkan kesukaran kepada mereka untuk memperuntukkan waktu yang secukupnya pada pelajaran. Dalam pada itu, hiburan juga akan menyebabkan seseorang terikut-ikut dengan budaya luar, khususnya para remaja kini. Pendedahan hiburan yang merosakkan minda secara berterusan akan menjadikan jiwa dan minda mereka sempit dan terbatas. Hal ini tercetus apabila ramai golongan remaja kini telah taksub dengan budaya luar dan mengikut cara budaya asing dari segi pakaian, personaliti diri dan sebagainya. Sebagai contoh, mengagung-agungkan artis Korea dan sanggup menghabiskan masa menonton video hiburan mereka. Perkara sebegini dilihat tidak akan membangunkan jiwa dan minda mereka, sepatutnya dibangunkan dengan kesedaran rohani dan ilmu yang bermanfaat. Jiwa seseorang insan sepatutnya diisi dengan selawat dan zikir-zikir yang mengingati Allah, bukannya dipenuhi dengan hiburan lagu-lagu yang mengagungkan cinta kepada manusia melebihi kepada penciptanya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Surah Al-A'raf. Oleh itu, terbuktilah bahawa hiburan juga akan menyebabkan seseorang mengikuti dan mendambakan budaya luar.
agama Islam. Agama membawa makna sebagai kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu kuasa gaib seperti Allah. Kepercayaan ini mestilah disusuli dengan tindakan seperti solat, berdoa, melakukan upacara dan menunaikan rukun-rukun dalam agama. Definisi bagi agama Islam pula ialah perkataan Islam dalam bahasa Arab merupakan masdar dari perkataan aslama yuslimu islama'an yang bererti taat, tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah. Maksud Islam itu sendiri ialah agama ciptaan Allah yang lengkap dan sangat sempurna dengan peraturan dan undang-undang yang merangkumi pelbagai aspek termasuklah penyusunan kehidupan manusia sejak azali lagi. Islam sebagai adil iaitu mengajak umatnya untuk berpegang pada ajaran Islam untuk kepentingan dunia dan akhirat secara seimbang. Perkataan indah tersebut adalah perkataan bahasa Arab yang bererti agama yang menjelaskan satu cara hidup atau pegangan hidup. Jadi, jika digandingkan perkataan agama dan Islam, ia membawa maksud satu pegangan hidup yang menjamin segala keselamatan di dunia dan akhirat. Hiburan alternatif mendidik jiwa beradab bagi pandangan agama Islam pula ialah sebagai agama yang menepati syariah, Islam tidak menghalang sama sekali umatnya untuk berhibur. Namun, hiburan di sisi Islam perlulah dipandu mengikut nilai-nilai yang dibawa oleh Islam. Contoh hiburan yang disukai oleh setiap manusia ialah mendengar lagu ataupun muzik. Mengambil pandangan ahli ilmuwan Islam seperti Ibn Sina iaitu ahli perubatan Islam yang terulung, beliau menyifatkan muzik berfungsi sebagai terapi kesihatan dan ketenteraman jiwa. Oleh itu, Islam telah menggariskan beberapa panduan tentang ciri-ciri hiburan mengikut syariat Islam. Yang pertama, lagu dan seni katanya tidak melalaikan, tidak bercanggah dengan akidah seperti unsur-unsur memuja Tuhan lain dan tiada unsur-unsur maksiat seperti memuja kecantikan wanita lain. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan dan lalai dalam berhibur sehinggakan mengabaikan kewajipan sebagai umat Islam seperti solat, mencari ilmu dan mencari rezeki. Yang ketiga, penyanyi tersebut atau orang yang melakukan persembahan mestilah mematuhi tata tusila Islam seperti syarat pemakaian yang menutup aurat dan sopan serta tidak menunjukkan penampilan yang mengundang fitnah. Contoh hiburan alternatif yang baik untuk mendidik jiwa beradab ialah nasyid dan program-program ceramah agama seperti Forum Perdana Hal-Ehwal Islam, Al-Kuliah, Tanya Al-Ustaz dan sebagainya. Pada mulanya, agama Buddha melarang sebarang hiburan kepada pengandutnya. Hal ini kerana pengasasnya iaitu Siddhartha Gautama berpendapat bahawa hiburan adalah melalaikan. Namun, setelah masa berlalu, pendakwah Buddha mengatakan bahawa hiburan dibolehkan asalkan tidak melampaui batas. Ajaran Buddha hanya menggalakkan pertunjukan seni dan budaya. Ajaran Buddha melarang pengikut-pengikut hidup bermewah dan berhibur. Kemewahan dan hiburan akan menyebabkan manusia lalai dan melupakan tanggungjawab. Mereka juga dilarang mendatangi tempat-tempat yang dipergunakan untuk hidup bermaksiat, misalnya tempat hiburan dan tempat pertunjukan. Agama Buddha masih membenarkan penganutnya untuk mendapatkan hiburan alternatif yang ringan. Mereka masih dibenarkan untuk mendengar lagu yang tidak melalaikan. Mereka juga boleh menghadiri pertunjukan budaya. Pertunjukan tersebut haruslah tidak melalaikan. Perkara ini adalah untuk mengelakkan daripada pengandutnya lupa akan tanggungjawab dan perkara yang boleh menjatuhkan maruah diri. Seterusnya, saya akan menerangkan hiburan alternatif mengikut pandangan agama Kristian. Agama Kristian merupakan sebuah agama terbesar di dunia yang memiliki kira-kira 2.1 bilion penganut, iaitu seperti 1/3 daripada penduduk dunia. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, Kristian bermaksud agama yang dianuti oleh para pengikut Yesus Kristus. Kristian merupakan agama monotesis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus dari Nazaret sebagaimana ditunjukkan dalam karya-karya para pengikutnya dalam Perjanjian Baru. Agama Kristian ini berkongsi semua kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani dengan agama Yahudi. Oleh itu, agama Kristian digelar sebagai agama usulan Abraham.
hiburan mengikut pandangan agama Kristian. Seperti agama lain di Malaysia, agama Kristian juga mempunyai hiburannya yang tersendiri untuk para penganutnya. Hiburan muzik ataupun dipanggil sebagai lagu kerohanian yang dinyanyikan oleh penganut mereka semasa menghadiri gereja. Nyanyian merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam ibadah Kristian. Hiburan nyanyian ini telah dimulai sejak awal penyebaran agama Kristian di Malaysia. Akhir sekali ialah fungsi muzik gereja. Yang pertama ialah untuk memuliakan Allah. Seterusnya adalah dapat memberikan pendidikan kepada warga jemaat dengan nyanyian. Selain itu, fungsi muzik gereja di dalam liturgi adalah melayani ibadah secara sederhana tetapi pantas dan bermutu tinggi. Nyanyian jemaat hanya berfungsi di dalam ibadah, sedangkan ketika dinyanyikan di luar gereja menjadi berkurang bahkan hilang fungsinya. Sebagai menggulung segala apa yang dihuraikan, tidak menjadi kesalahan sekiranya hiburan alternatif masa kini ingin disemarakkan tetapi dibangunkan dalam bentuk dan acuan yang berlandaskan kepada garis panduan agama sendiri, kerana pastinya ia memiliki unsur-unsur positif, terkawal, bersifat mendidik dan sesuai serta selesa dengan budaya tempatan. Berdasarkan kepada fakta sejarah, bahan dan bidang untuk kesenian dalam Islam adalah luas dengan segala kebaikan dan kehalusan seninya. Bukan itu sahaja, banyak usaha atau idea efektif yang dilaksanakan dalam usaha untuk membangunkan hiburan tanpa bercanggah dengan tuntutan agama. Di samping itu, selagi hiburan itu tidak terpesong dari segi tuntutan agama, sudah tentu dapat membentuk sebuah masyarakat yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Sebagai individu, kita perlulah bijak dalam memilih bentuk hiburan dan cara untuk berhibur, kerana apa yang kita ingin capai bukan sahaja kecemerlangan dalam bidang akademik, malahan turut menjadi individu yang cemerlang dalam sasiah dan akhlak yang baik. Senario ini persis agama Islam, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib juga menyarankan supaya kita menghiburkan hati dan mencari hikmah-hikmah yang menarik dan dapat membentuk jiwa yang sihat. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.